address dan sebagainya dekat Malaysia. Lepas saya berhenti, dia follow saya. Boleh faham? Dia follow saya. Pasal dia tahu dia tahu saya punya karakter. Mungkin untuk masa tu dia akan ikutlah. Tuan-tuan minat apa, nanti dia datang. Ya, sebab dia tahu kita punya karakter. Ini AI artificial intelligence yang buat kerja kat dalam. So ini contoh. Maknanya berita pun akan pergi pada Facebook, akan pergi pada WhatsApp. WhatsApp pun antara yang tertinggi. Kalau kita tengok data dekat itu, 98% semua ada WhatsApp, saya percaya, selain daripada Telegram dan sebagainya. Baik, secara ringkas ini data kita 28 juta 87% kita akses pada internet dan yang shape pemikiran yang ada ni, yang membentuk ni, semua datang daripada medium yang ada ni, dan dia akan bergerak kepada kita punya mobile. So everything duduk dalam mobile. Itu beberapa fakta untuk saya kongsi. Ni juga yang terkini Januari 2019 baru ni. Kalau tengok data ni, orang muda kita ni, kita faham lah, yang berumur 20 spend 8 jam lebih sehari. Average daripada 24 juta, average 8 jam sehari. Kalau saya masuk kerja pukul 8, saya keluar pukul 5. Hari-hari dia buat macam tu. Ya, average. Tinggi sikit umur, kurang sikit, tapi ada yang sampai 18 jam sehari akses internet. 18 jam sehari. Maknanya dia tidur 4 jam. Yang dia tidak ni. Kita pun menyangka juga. Kita ada isu nanti saya sebut kesan dia. Kita panggil attention deficit disorder, ADD. Tuan-tuan boleh tahan lama mana dengan saya tanpa usik telefon tuan-tuan. Ya. Data menunjukkan kita hanya dapat kekal dalam 8 saat. Betul ya? 8 saat. Saya hadapi masalah kalau saya duduk depan skrin. Ya, sebab tak sampai 8 saat tak ambil, tak buka. Goldfish, ikan mas tu, dia punya attention dia boleh pergi sampai 12 saat. Kita dah kalah dengan ikan mas. Boleh bayang? That is a testing yang dibuat lah. So tengok data ni, maknanya this is a trend. Generasi muda 8 jam sehari, 20, yang 30 kurang sikit, 40 kurang sikit. Tapi yang pencen ramai lah. Banyak juga. Ada yang mungkin 18 jam. Itu kena berhati lah. Apa-apa lah kita tengok. So isu kita, apa yang mereka tengok? Kalau dah 18 jam sehari, tengok apa? Ya, itu tanya kita sendiri lah. Sebelum subuh pagi, kalau bangun, saya sendiri pun habit. Walaupun mesti kena buka ni, tengok benda anak gambar hantar. Lepas tu baru mandi, solat semua. Jadi dia jadi habit lah. Itu dia punya kesan kepada kita lah. So data ni saya analisis, saya masih nampak ada positif side lah. Cuma dalam data empirikal ni kadang-kadang kita hide yang tak elok. Kita just masuk yang elok-elok je. Cuma kena perhati juga dia punya reality. So dekat sini kalau tengok trend, kita akan going towards services. Mana banyak government services dan sebagainya memerlukan kita untuk online lah. Dan ada satu data ni yang agak tinggi dan meningkat from year to year. Download video. So kalau nak tahu konten yang ada dalam YouTube ni, kalau kita hidup 300 tahun tanpa makan, minum dan tidur, tengok video ni tak habis lagi. Boleh bayang? 300 tahun kita hidup tanpa makan, minum sebagainya, tengok video YouTube aja. Lepas 1-2 minit, 3 minit. Lepas 1-2 minit, dia pula boleh auto kan apa kita minat. Dia sambung. 300 tahun kita hidup, tak habis tengok konten yang lu ada. Saya tak boleh bayang. This is suasana yang lu ada lah. Baik, saya nak pergi pada besar. Just simple sebelum kita bincang. So kita ada 3 area lah yang besar tentang kesan. Masa TV baru-baru dibuat,
bukan baru lah, maksudnya sudah establish di Amerika dalam tahun 50-an. Tahun 50-an hampir 80% lebih rumah di US tu dah ada TV. Kita tahun 70-an masa saya kecil, saya tengok Mak Ali bertinju. Saya satu kampung ada satu ataupun dua pakai enjin, 4 elektrik tak ada. Kan? Tapi di Amerika 50-an tu dah 80% lebih rumah sudah ada TV. Maknanya mereka test kat dia orang dulu. Sama macam sekarang. Sekarang dari segi infrastruktur komunikasi dekat US, mereka almost establish everything. So nak tengok besar, kita kena tengok dekat dia orang dulu. Bila sebelum dia sampai kat kita. Saya share sikit dalam kehidupan orang Islam. So first, kita ada 3 area ni lah. Kognitif, dia melibatkan kita punya pemikiran, persepsi, melibatkan attitude, melibatkan perilaku. So tiap-tiap satu ni, kalau dia dah lekat, persepsi, pemikiran kita boleh agak mudah ubah. Tapi bila dia jadi attitude, sikap, payah nak ubah. Waktu Melayu tuan-tuan ingat senang nak ubah. Payah nak ubah. Kan? Kami punya Vice Chancellor masuk, dia kata saya nak betulkan first baca wal-as selalu kan. Tapi majlis baca wal-as ni. Tapi faham dengan buat tak? Faham maksud saya? Baca wal-as ni, tutup dengan wal-as, tapi tak pernah boleh tepat pada waktu. Berbeza dengan orang Jepun, dia tak payah baca wal-as ni, tapi dia lebih tepat daripada kita. Lambat minta maaf, walaupun 30 saat lambat, tapi kita tak. Waktu Melayu setengah jam. That is our problem bila dia sampai dekat kesan pada attitude. Kalau dah jadi behavior, perilaku, lagi payah nak ubah. Ya? Itu kesannya. Yang payah nak ubah ni, yang sekarang ni yang drag kita masuk dalam semua sistem yang dibuat. Sebab tu saya bagi tahu tadi, saya punya pandangan. Maknanya dakwah evangelism, kita kena create the system. Yang sistem itu bawa orang masuk kepada kebaikan, walaupun tanpa verbal, tanpa bercakap dan sebagainya. So WhatsApp tak cakap banyak dengan kita, dia hanya create sistem and then dia drag on. Cuma kita akan terkejut bila dia suruh bayar nanti. Dia sampai masa dia suruh bayar. Sekarang ni tak apalah, seramai yang mungkin. Tengok business model. Kalau dia tak boleh survive, dia akan buat diri. So ini secara ringkas tiga area yang kita nak tengok. Secara ringkas latar belakang bila nak ukur kesan, satu grup masa media TV baru muncul. Saya ambil contoh betapa kita menghadapi masalah besar. Sebab dalam pemikiran kita, teknologi media bukan develop dalam komuniti Muslim. Itu clear, fakta. Dia develop dalam komuniti di negara barat. Jadi kita dengan teknologi ni agak jauh, dan nak faham teknologi pun agak payah. Even bila saya study tentang RTM sebagai contoh lah. Sebab pemimpin kita shape the direction, kesannya nak pergi ke mana. Masa Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri dan dia Menteri Penerangan, dia hanya boleh remind pekerja-pekerja RTM masa tu. Dia kata sialah cerita cowboy banyak-banyak supaya orang kampung dapat berhidup. Itu fakta saya sebut tuan-tuan. Dia pesan kat pegawai-pegawai RTM. Sebab kita tak faham sangat apa maksud media tentang. So peringkat baru, ni peringkat baru. Dia punya efek dia sangat kuat. Dia macam magic bullet theory. Macam peluru ajaib tu masuk dalam diri kita. Itu anggapan di peringkat awal. Dan memang bila mereka test, berlaku betul. Jadi mereka boleh buat kesimpulan. Satu tempat mereka test di US tu, dia siap filem alien turun dekat kampung tu. So dia tengok orang kampung ni react macam mana. Memang dah pack barang lari keluar rumah. Maknanya kuat betul lah, kan? Itu dia punya kesan dia. Tapi bila dah makin berkembang, nampak ni dah tak berapa ni sangat, tak boleh nak shape minda dan sebagainya. So kurang sikit. Dia panggil tiap-tiap orang ada defense mechanism. Kita ada kita punya nilai agama, kita punya kepercayaan sebagainya. So kita akan tapis kat situ. Itu konsep dia lah, kita tapis. So maknanya tak kuat sangat.
ada faktor lain yang mempengaruhi. Tapi bila sampai yang ketiga punya part ni, dia dah kata tiap-tiap orang ni dia ada tendensi dia sendiri. So yang lemah ni dia akan lebih cepat pengaruh lah dari segi content media. So ini dia panggil selective exposure. Kalau orang politik, dia cenderung kepada mana dia akan baca, dia akan dedahkan diri dia kepada konten berkenaan. Orang PAS dia pilih Rokak sebagai contoh. Kalau dia kuat sangat lah, dia nak baca konten, dia selective exposure, dia mendedahkan diri dia kepada konten berkenaan. So sama sekarang ni yang jadi cabaran kepada kita, because terlalu banyak informasi. So kalau nak faham dari segi pandangan Islam, bottom kita ada data. Data tak sama dengan informasi. Second, informasi. Third, knowledge, ilmu. And the fourth, wisdom, hikmah. So kesan dia macam mana? Apa maksud data dalam konteks kesan ni? So data dia kata has no meaning until you process. Maksudnya kita ada lot of data. Hari ini terlampau banyak data. Terlampau banyak data yang once kita proses dan kita faham, dia jadi informasi. Bila dia ada benefit, secara ringkas ada benefit pada diri kita, dia jadi knowledge. Benefit you and benefit others, it become hikmah. Yu'til hikmah man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. That is ayat Quran. Nak sampai level yang keempat tu. Sebab tu bila kita start multimedia super corridor, kita duk menyanyi masyarakat berinformasi. Masyarakat berinformasi ni second je, second level. Kita kena naik wisdom society, baru kita ada objektif yang betul macam mana nak bentuk masyarakat. Kalau takat masyarakat bermaklumat, itu tahap pemikiran di peringkat pembuat dasar kita masih rendah. Itu konsep asas dia dari segi piramid. Baik, walaupun kita kata tak ada arus dana, kita kena ingat, kita kena tanya balik siapa yang kuasai sekarang ni dan dia memberi kesan yang besar. So ada few konsep dalam dakwah ni. Kalau kita ambil kalimah ala basirah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. So apa maksud basirah? Apa maksud basirah? Sekarang sedia rajin mengolah isu-isu. So kalau saya kata saya boleh tengok beyond dinding 4 dinding, saya boleh nampak. Tuan-tuan boleh nampak di luar dinding. Bukan kasyaf. Ini bukan kasyaf. Tak ada boleh nampak di luar dinding. Tak nampak. Semua tak nampak. Kita boleh nampak. That's is basirah. Sebab kita ada mata dan hati. Al-afidah, dia punya istilah. Al-afidah. Bukan qalbu. Macam mana? Pakai CCTV nampak. Tak tahu ya. We look. Which the bare eyes. Boleh tembus? Saya namakan melihat dengan dua pandangan. Tak apa. Mata kepala, mata hati. Ya. Itu maksud basirah. Means kalau kita tak boleh nampak, how you see akhirat? Betul? Macam mana you nak nampak akhirat ataupun dunia kubur? Kita diberitahu dalam hadis kan, dalam Quran bagaimana gambaran. So we can see means beyond that. Itu konsep je lah. Begitu juga dengan kita punya isu besar sekarang ni. Saya terlibat dengan beberapa konsultan untuk reality TV, termasuk dulu rakan-rakan daripada TM Jaki punya bahagian media penyiaran.
adik-adik tu macam mana nak buat, macam mana nak conceptualize, macam-macam. Akhirnya sampai hari ini saya rasa I done something maybe wrong, I can say kan, bagi konsultasi. Because saya rasa terlampau banyak menghasilkan bukan substance, dia jadi kepura-puraan. Kita terlampau banyak melahirkan dai-dai yang bercakap dan sedikit sangat yang buat kerja. Talk more, do less. Ini saya punya rasa sekarang. Nanti saya jelaskan kenapa jadi macam tu. Dan of course bila kita ni, sebab bila saya test student saya, mereka tak faham sebenarnya antara syariah dengan fiqh pun mereka tak boleh nak menjelaskan. Percaya ke tak? Kita faham tu. Antara syariah dengan fiqh tak boleh nak jelas. So saya ada masalah bila fundamental ini tak clear. Dan saya percaya ini sebahagian besar kita punya penyakit masyarakat kita lah. Iaitu kita sama macam yang simple lah. Saya pernah jadi yang ketua PIBG Sekolah Integrasi. Saya tanya ustaz, dia letak subjek agama ni sebelah petang, sebelah pagi subjek akademik. Saya tanya dia, awak subjek agama ni tak akademik kan? Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab kan? Sebab kita keliru kan? Takkan nak kata tauhid tu tak akademik? Boleh? Sebab tu zaman Ustaz Haris, saya ingat Ustaz Haris mengaji ilmu hisab kan? Bukan matematik kan? Betul? Betul. Sebab di hujung hidup kita, di hujung ilmu hisab tu kita ada yaumul hisab. Ni yang muda-muda saya tanya yang mengaji matematik, dia dapat connect tak konsep ni? Dia tak ada yaumul matematik. Betul tak Haris? Betul? So, kita sendiri buat keliru. Jadi ada sekolah agama, ada tak sekolah agama. Padahal Islam tak ajar macam tu. You can open Al-Quran dalam ayat awal Fatihah. So I explain on the comprehensive. Tapi ini kita lihat. So lisanul hal aqwa atau ablah mean yang buat tu sebenarnya yang buat WhatsApp ni sebenarnya more powerful, more effective daripada ada cakap banyak-banyak. Kau ni cakap macam ni, lepas tu kau ni kata kat kawan ni, kawan ni tak puas hati, kawan ni tembak kat kawan ni. Saya interview seorang pensyarah untuk sunnah, baru dapat PhD, tengah semangat, alhamdulillah. So saya tanya dia, kenapa orang mengaji sunnah ni suka jidal? Saya nak dapat jawapan daripada dia. Dia pun cerita, dia kata sebab dalam mengaji sunnah ni dia ada satu subjek jarah wa ta'dil, kan? Mengkritik rawi. So dia tak tahu bila dia duduk dengan orang awam, ni duduk tulis kat dalam ni banyak kan, orang awam keliru. Sebab disiplin ini jarah wa ta'dil, saya kata saya nak cabar entah duduk dekat Muslim, dekat fakulti Quran Sunnah, hantar ubah metodologi pengajaran Sunnah. Kita boleh buat? Dia macam mana nak buat? Mengaji orang macam tu kan? Saya kata okey, kita cari yang ittifaq, hadis based on mawdu'i, tematik. Yang mana yang kita setuju, kita buat. Hak tak setuju, hak duk kritik jarah takdil tu, hak tu hampa pergi duduk lah hampa punya expert hampa selesai kat situ. Hampa jangan tulis kat dalam ni. Hampa tulis kat dalam ni, orang awam pening kepala. Kena ubah metodologi. Dia menu panjang. Saya tanya dekan dia, boleh buat? Dekan kata, benda baru ni bro. Yalah. Kalau dunia dah keliling ubah, kita nak kekal macam tu, ini realiti. So kita tak berani nak ubah metodologi tu. So that's why kita do less, kita talk too much sekarang ni. Ini cabaran kita. So siapa kontrol kita? Walaupun tak ada media harus sebenarnya, still ada yang kontrol kita. Yang kata tak ada, saya masa agak limited pada saya. So kalau tuan-tuan tengok gergasi-gergasi media ni,
mereka merging. Ya, sekejap Google nampak dia ada peluang dekat Facebook, dia beli. Dia tak kisah, because semua data kita duduk kat mereka sekarang. Google, Facebook kadang-kadang tahu saya lebih banyak daripada saya tahu saya. Betul. Bila saya tengok gambar, saya pun tak simpan gambar tu. Tapi ada dalam Facebook, ada dalam internet, website, main mana kita pun tak tengok kan. Tambah pula tiap-tiap tahun lah ni dia renew. Hari ni dia renew, pagi-pagi dia renew. Tahun lepas you buat apa? Kan kita ingat ya tahun lepas you buat apa? Tak tahu kan. Tapi Facebook boleh simpan. Itu hebat dia gather all the information. So ini semua dia orang buat dan company ni besar. Bukan kecil-kecil. Kalau tuan-tuan tengok dia punya 59 bilion punya company control kita. Dan saya beritahu tuan-tuan, ini saya masuk poin besar. Kita tak nak masa nak play sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok keadaannya, lupalah nak play sama-sama sekali ni. Ambil kes kat kecil apa jadi dekat Ikhwan Muslimin. Tak ada masa. Sebab orang akan encourage kita untuk play sama sendiri lah. So pendapatan kedua terbesar Amerika, negara dia, datang daripada media dan entertainment selepas ekspor senjata. Okey. Sebab tu dia seronok kalau Prince Salman pergi kat dia tunjuk ni berapa ni Saudi nak beli senjata daripada dia. Besar dia punya industri. But the second one yang besar, media and entertainment. Berapa dia dapat setahun? Kalau tuan-tuan tengok tu 712 bilion USD. Even di celah-celah tu ada copyright punya pendapatan. Yang ni dia Bill Gates takkan dia buat apa-apa. Dia relax je. Kan? Tapi hari-hari duit masuk kan. Nak tahu tu komputer. Satu window kita beli sekarang berapa dia punya license? Berapa? Ya, ambil lah yang command sikit lah 300 lebih kan. Satu komputer. Dulu saya boleh install 3 komputer saya. Sekarang ni setahun saja dia punya license. Lepas tu onti habis, you kena beli habis balik. Itu copyright. Berapa dia dapat? Dia dapat banyak. Nama 177 bilion. Allah. Mati kau nak urus dia tolong. Menurut dia sila cik mati. Dia teknologi. Okay, so tuan-tuan tengok ada slide macam ni. Okay, boleh. Okay, saya try. So yang banyak terlibat, tuan-tuan tengok ni, Jepun, China, Jerman, even yang content yang Islamic atau Syariah compliant sekarang ni dikeluarkan oleh mereka. Mana pi Kuwait yang kaya, mana pi Qatar yang kaya, mana pi Bahrain, Gulf State yang duit tak tahu nak buat apa. Falcon pun pakai pasport naik kapal terbang, 1.5 kapal terbang sewa untuk letak Falcon saja. Dapat kan video? Tak dapat. Boleh bayar. So isu dia, mereka ni yang sedang mengeluarkan. Saya ambil contoh. Ini report 2015 yang dikeluarkan tentang digital Islam. Kalau tuan-tuan nak tahu bincang pasal digital Islam ni, kita ingatkan ada group of expert daripada Muslim country. No. Ya. Kalau tuan-tuan type sekarang ni digital Islam, dia akan keluar di Skandinavia yang sedang mengkaji tentang efek ataupun bisnes ataupun peluang yang ada dalam digital Islam. So apa konten-konten yang kita tengok kat sini? Siapa keluarkan game production? Game PUBG tu. Generasi muda saya mula tak berapa faham dia. Saya nak cuba faham bagaimana generasi milenium ini hidup. Rupanya dahsyat. Ya, kita yang old school ni payah nak masuk. Tapi kita kena bagi. Sebab tu saya tengok, alhamdulillah, saya tengok Indonesia dia ambil Jokowi yang muda-muda keluar daripada Harvard, keluar daripada Oxford, keluar ni duduk dengan dia.
at least giving the right advice what will happen the near future. But dari segi kerja pun, kalau kita tengok 30-40% kerja ada lah ni disappear, hilang. Macam mana tak hilang? Kodak tak boleh nak hidup, sebab you maintain cara tu tak boleh hidup. Kami punya graduan banyak, saya tengok yang kerja dengan Google dekat KL ni. Apa kerja apa kat Google? Tanya dia orang, bayar 2,800 fresh graduate. Kerja dia hari-hari translate apa nama yang, kalau yang Arabic tu Arabic, dan masukkan dalam database. So dia apa nama proses, and then dia ini semua for marketing purposes, iklan dan sebagainya. So bentuk dia begitu. Jadi ini kalau kita tanya Islamic music, dulu tahfiz zaman saya, Tok Wan saya pantang kalau masuk panggung wayang. Sekarang yang mengaji tahfiz pun masuk panggung wayang. You can see the change. Yeah? You can see the change. Yeah? Okey, saya ringkaskan. Ini banyak benda yang kita tak buat pun. Tak buat macam mana pun, walaupun duit banyak. Ya, itu cabaran kita lah. So saya ringkaskan. Ini saya sebut tadi dalam data ni yang dikeluarkan oleh Deloitte yang buat research dengan satu company daripada Qatar. So dia keluarkan kat sini. Kalau saya boleh explain sikit kat sini. Apa nama, so data ni boleh check ada dalam ni. Tapi nak sebutnya dia punya business volume dia sangat besar. Muslim lifestyle dia expect 2019 ni dalam 1.3 trillion US dollar. You know that, you can imagine dia punya business volume yang ada. Tapi siapa yang dia ambil peluang daripada sini? So kalau kita tengok aktiviti ni US and China, sebab tu ni produk apa nama Muslim produk ni yang so called syariah compliance. So di atas sekali USA, apa nama China, Jerman. Siapa buat? Kawan-kawan kita yang Islam yang duduk kat sana. Kawan-kawan kita yang Muslim yang duduk kat sana. 7 juta dekat US, 70 juta dekat China. Saya pergi satu company, Iman nama dia, dekat Guangzhou, ya? Dekat China. Dia punya ni dia apa nama Iman. Dia bagi pendrive kat saya, tulis Iman dekat dia punya. So ada kawan-kawan kita yang sedang mengambil bahagian untuk tujuan terlibat sama. So ini secara ringkas apa nama konten, kalau tuan-tuan nak tengok. Sebab bila kita bincang pasal kesan, kita kena fokus pada konten. Kalau kita nak untuk tujuan kebaikan, dakwah sebagainya, maknanya tak boleh lari dari konten. So saya ambil contoh ni lah tuan-tuan, ni zaman saya Ustaz Haris tengok apa nama filem Omar Mokhtar kat Kolej Islam tu. Tuan-tuan tahu nak keluarkan filem apa Omar Mokhtar ni, dikeluarkan di Hollywood. Aktor dia apa Anthony Quinn. Dia ambil masa 2 tahun untuk dapat pengesahan Syekh Azhar skrip saja. So it's not easy. Lepas tu barulah apa nama cari dana dan sebagainya. Sebelum siap dah berlaku demonstrasi di Pakistan. Apa nama bukan ni the message risalah. Risalah ni sebab menggambarkan Nabi SAW. Kita memang haram lah. So macam mana Nabi nak boleh happier dalam filem? Itu isu dia. Dua-dua ni Anthony Quinn ni Mustafa Akkad pengarah dia. So sebelum siap persepsi dah ada. Maknanya ini wayang haram dan sebagainya, tak boleh ni. So ramai dah mati dekat Pakistan, dekat India tunjuk perasaan. Dan akhirnya masa kita duduk Kolej Islam, inilah filem antara yang kita anggap Islamik. Ya. Itu apa yang berlaku dalam masyarakat Islam kita lah. So kita boleh ambil iktibar dari itu. Berapa orang dalam ni yang subscribe kadang-kadang masuk Netflix? Tak berapa. Muda-muda tanya hak tu tak masuk. Tanya hak muda tu angkat tangan kat belakang kan. Berapa hantar bayar apa nama satu filem tu hantar tengok? Sebulan RM30. Faham ke tak? Tak faham. Tak faham. So ada usaha dibuat oleh apa nama kawan-kawan kita yang Muslim. Ya. Alkimia. Boleh browse depan ni bagi masa sikit.
Alkimia, itu Netflix for Muslim. Filem-filem yang dianggap Islamic compliant ni pun isu juga. Macam orang dalam bank kan, senang nak asingkan yang haram dengan yang tak haram, yang halal tu kan. So kita punya majlis fatwa bagi 5% more or less, still consider halal. Sebab kawan-kawan saya yang buat, saya ada seorang student PhD daripada Syria, semua haram. Saya kata mana satu yang halal? Tak ada halal pun dia kata. Pasal bila tunjuk perempuan tak pakai tudung, dia haram kan? So tak ada konsep. Dalam perbankan tu adalah sikit-sikit banyak konsep. Kita boleh buat kias dan sebagainya lah. Itu kaedah. So saya tak punya banyak masa untuk buat. Tapi saya nak sebut ni ada kalau nak ganti Netflix boleh tengok Alkimia. Alkimia saya rasa dalam, saya tak tahu sekarang ni sebab dia masih kecil. Kalau dekat US $90 per month. Kena tengoklah. So dia kata syariah compliance, ya, yang dia pilih. So cabaran besar kita ini media ni tuan-tuan, kalau nak bagi kesan dia ada ekosistem dia. Ekosistem dia ni sangat penting. Dia satu tu dia menyokong. Sebab tu siapa yang nak mengeluarkan produk, kita ada medium hari ni kita tak payah fikirlah. Orang dah buat siap kat kita, tak apa, no problem. Content ini dihadapi oleh Saudi tahun 1965. Masa first dia nak buat nak tubuhkan stesen TV. King Saud dia sakit, dia pergi duduk dekat hospital dekat US, dekat bilik yang dia duduk tu komplit tahun 65 tu dengan TV dan sebagainya. So bila dia balik kat Saudi, dia kata kita kena tubuhkan. Sebab semua third world country tubuh stesen TV. Tapi dia dapat convince ulama, walaupun sebagai ulama kata sab asyayatin, ya, ini akhirnya dia dapat tubuh. Dan bila dia tubuhkan tu, dia letak ulama di Jeddah, siar daripada Riyadh, baca Quran. Tip baca Quran tu buat di London. Ini masalah konten. First dia bersiaran, kalau tak silap saya 6 jam sehari. Isu dia nak siar apa? Itu isu dia. Nak siar apa? Radio tak apalah boleh ni, tapi TV quite complicated, dia punya technical production. Nak siar apa? So dia siar berita. Perempuan of course tak boleh masuk, ya, sebagai pembaca berita, semua lelaki, slide sikit. So dia start dengan filem Mickey Mouse. Okay, dia start dengan filem Mickey Mouse. Itu dia punya konsep dia lah, ya. So bila dia nak extend, duit banyak kan. Orang yang ada kemudahan sebagainya dah tengok macam-macam, datang daripada Mesir. Mesir ada mini Hollywood. Tak ramai pernah sampai dekat studio mini Hollywood je. Saya pergi dengan kawan-kawan ni, mini Hollywood masih ada. Dan dia lebih awal lah, sebab dia pakai dengan lepenan dan sebagainya. So keluar banyak penari gelek sebagainya dekat itu. So ringkas cerita, nak siar apa? Ini kalau zaman TV, zaman sekarang ni nak siar apa? Ini satu persoalan pada kita. Siapa yang tulis panjang-panjang jawab sampai 10 muka surat nak jawab satu soalan, siapa baca semua? Adalah yang minat-minat ni baca kan. Tapi generally kita dah pergi pada SMS punya konsep. Ringkas, precise, betul. Tak larat nak baca sebab too much. Tak baca tajuk je, lepas tu buat kesimpulan sendiri je. Kebanyakan macam tu. So kesan dia tajuk tu lah. Macam mana? Itu realiti yang berlaku, yang kita kena faham. So saya bincang ni agak detail ekosistem ni, sebab dia kena datang daripada pemikiran teori dan sebagainya. Dia akan turun pada pelaksanaan dan saling support lah. Even organisasi kita sangat lemah dalam konteks kajian media. So that's why ni benda baru saya nak berhenti lewat. Kita ada ni yang saya sebut, anak-anak sejak 4 bulan, 5 bulan, ni mak-mak kan, cucu-cucu input apa dia dapat, jari dia pun cekap pada kita, kan? Jari dia cekap, you tarik je iPad ke, you tarik ke telefon keluar ni, dia mula start nangis. So banyak kerja sangat. Babysitter adalah telefon, ya, iPad,
dan gadget yang ada. So input apa masuk kita tanya masing-masing. Dia akan jadi macam ni. Dia ada apa nama ADD ni, dia panggil ini saya dah jelas tadi. Kita dekat industri kami menghadapi masalah yang sangat besar. Sebab hilang fokus. Dia tak boleh lah. Kalau saya duduk kat atas tu seorang-seorang, saya lah cakap. Mereka bawah ni tunduk, khusyuk je jari tu gerak. Apa benda pun dia tak tahu. Yeah? That reality kita kena terima. And then data semua, infobesity, bukan obesity saja, infobesity. Infobesity. Campur lagi, tu maksud dia. So you kena tahu apa information yang efektif, yang berguna. Contoh mudah, saya mudahkan cerita. Kita nak buat satu keputusan yang besar. Kita minta cari all the information because itu menentukan cara kita nak buat keputusan ni. Tapi kalau kita dah buat keputusan, info tu datang 3 hari kemudian, berguna atau tak berguna? Itu realiti yang kita berhadapan sekarang. So ini info, data semua, data terlampau banyak. Even dekat China sekarang mereka menghadapi satu masalah baru. Dia panggil apa nama, digital dystopia. Digital dystopia ni, dia hidup dia sentiasa diawasi, surveillance. Sampai hidup jadi tak aman lah. Kalau kita duduk dalam rumah kita pun orang duk tengok apa kita buat. Tak betul kan? Kamera everywhere. Itu kesan yang berlaku. Okay, so saya rasa ni cabaran. Kalau tuan-tuan terlibat membuat dasar, saya sebut ni research yang dibuat oleh 6 negara, satu konsortium besar. Tuan-tuan boleh browse saja lepas ni. MIDA kita panggil, MIDA. Mereka kaji tentang kesan apa nama pendedahan pada media digital hari ini di kalangan umat Islam. Tapi bukan kita yang buat tu. Saya kata hak duk kaya-kaya, duit banyak, duk bela apa nama rimau, duk bela apa macam-macam sekarang ni. Tak tengok ke apa kesan pada rumah? Ini soalan nakal kita lah kan, kalau nak tanya. So melibatkan 13 organisasi, konsortium 6 negara, ni negara dia, 12 beneficiary yang menerima manfaat dari saya tak tahu how much they spend for this project, tapi this is a big project, melibatkan ramai. Dan of course sebab saya kata dia punya perubahan cepat, mereka sedang melihat. So isu kepada kita kesan ni, well-being kita. Macam mana Muslim punya well-being. Sebab kajian tu juga dia nak tengok, kalau kita tanya efek pada akidah. Efek pada akidah besar kesan dia. Tapi hari ni tak ada siapa nak menguruskan akidah. Betul tak? Bila tak banyak ni. Dulu masa saya terlibat dalam beberapa ni, kita dah buat banyaklah perbincangan dengan pelbagai pihak sebagainya. Saya, Dr. Farid, macam-macam brainstorming, keluarkan semua dokumen tu ada dekat Universiti dekat Jakir. Kalau nak tengok, tak perlu re-event, wasting a lot of time, sebab masa tak banyak pada kita. So boleh pertimbang baiki, improvise dan sebagainya, untuk kita berhadapan dengan isu besar. So balik semula kepada Allah SWT. Saya rasa that's saya punya bentangan pagi ni, sebab saya belajar masa dulu sih. Allah SWT.